Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan topik penjodoh bilangan. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini, cikgu akan mulakan dengan cerita. Murid-murid, tolong dengar dengan teliti. Bermulalah sebuah kisah. Ayu dalam perjalanan pulang ke kampungnya. Dia singgah di sebuah kedai untuk membeli sebotol minuman. Di dalam ayat tersebut, terdapat satu penjodoh bilangan iaitu sebotol minuman. Jadi, mari kita lihat apakah penggunaan penjodoh bilangan sebotol itu. Botol digunakan untuk bahan cecair yang diisikan ke dalam botol seperti kicap, sos cili, minuman ringan serta ubat batuk. Ayu ingin pergi ke sebuah majlis perkahwinan milik sepasang pengantin yang dikenalinya. Okey, mari kita tengok apa kegunaan sepasang. Sepasang merujuk kepada sepasang mata, sepasang pengantin, sepasang sarung tangan, sepasang kasut, sepasang penyepit. Semua benda dan manusia yang berpasangan kita akan gunakan penjodoh bilangan pasang. Dalam perjalanannya, ia ternampak dengan sekawan itik di tepi sawah padi. Seekor daripada itik itu cuba berjalan, namun kakinya tersangkut pada tali di sebatang pokok. Ayu terus mengeluarkan sebilah gunting. Okey, di sini terdapat sekawan itik, seekor, sebatang dan sebilah gunting. Okey. Bagaimana kita hendak gunakan penjodoh bilangan kawan? Okey, penjodoh bilangan kawan digunakan untuk kumpulan haiwan. Contohnya burung, kuda dan gajah. Sekawan gajah, tengok ayat di bawah ni. Sekawan gajah sedang mencari makanan. Seekor pula digunakan untuk haiwan sahaja. Okey? Haiwan sahaja. Contohnya seekor panda, seekor monyet, seekor harimau dan seekor ular. Batang. Batang digunakan untuk membilang benda yang lurus, keras dan panjang. Contohnya pokok, pensel, tiang lampu, sungai dan jalan raya. Seterusnya, bilah. Okey, bilah kita akan gunakan untuk benda yang tajam dan runcing. Contohnya pisau, kapak, jarum dan pedang. Okey, seterusnya kita lihat penggunaan serumpun.
Serumpun kita gunakan untuk buluh, tebu, pandan dan serai. Baiklah, seterusnya kita lihat penggunaan penjodoh bilangan bakul. Bakul adalah benda yang diisikan di dalam bakul. Contohnya, sebakul buah-buahan, sebakul bola dan sebakul pakaian. Seterusnya, cerita tadi cikgu sambung ya. Tidak jauh dari situ, Ayu ternampak Pak Ali membawa seberkas kayu. Lalu, dia meneruskan perjalanannya. Dia melihat sederet kedai telah siap dibina berdekatan dengan rumahnya. Senanglah aku hendak ke kedai nanti, kata Ayu. Jam 5 petang, Ayu sampai ke sebuah rumah yang mempunyai banyak kenangan, iaitu rumah milik keluarganya. Okey, di dalam cerita cikgu tadi ni, terdapat 3 penjodoh bilangan yang cikgu gunakan. Seberkas kayu, sederet kedai dan sebuah rumah. Okey, mari kita tengok penggunaan buah. Penjodoh bilangan buah digunakan untuk membilang benda-benda yang besar. Apa benda-benda besar tu? Okey, boleh digunakan juga dengan kenderaan dan tempat. Contohnya, sebuah komputer, sebuah rumah dan sebuah kapal terbang. Okey, kita tengok apa kegunaan berkas. Berkas ya, bukan bekas. Dia ada R di tengah. Berkas. Berkas digunakan untuk benda yang diikat dalam satu ikatan. Seberkas kayu. Seterusnya, penjodoh bilangan deret. Okey, deret kita akan gunakan untuk benda yang bersambung, tersusun atau dalam barisan. Contohnya, sederet kedai, sederet kerusi dan sederet pokok. Seterusnya, mari kita cuba buat latihan bersama-sama. Tempat kosong, pokok kelapa. Apa yang murid-murid jawapan yang sesuai? Penjodoh bilangan apa agaknya? Batang pokok kelapa. Pandai. Okey, seterusnya. Tempat kosong kedai. Agaknya apa penjodoh bilangan yang sesuai? Buah kedai. Baiklah. Tempat kosong itik. Apa ya jawapan dia? Sekawan itik. Tempat kosong sungai. Apa ni? Penjodoh bilangan apa yang sesuai untuk sungai? Sebatang sungai. Bagus. Baiklah. Seterusnya, murid-murid dah dengar penerangan cikgu tentang penjodoh bilangan. Murid-murid, cikgu harap kamu boleh buat latihan pengukuhan di dalam buku aktiviti muka surat 43 dan cikgu akan tunggu kamu punya penghantaran tugas di dalam grup Telegram. Selamat mencuba.